Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin membacakan tugasan 3 penulisan akademik daripada artikel Pendigitalan Pendidikan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Haikal Azimi, Fatih Fazana dan Malik Imran. Dekat sini kami akan analisis artikel ini daripada aspek abstrak artikel, penggunaan keutuhan wacana, kejelasan dan sumber rujukan. Perkara yang pertama yang akan kami bincangkan ialah berkaitan dengan abstrak artikel. Abstrak boleh didefinisikan sebagai ringkasan singkat dan akurat dari isi suatu karya penulisan. Selalunya, abstrak ini mengandungi tentang informasi penting dan merupakan pokok dari karya tulis seperti masalah, tujuan, metod, data dan kesimpulan. Abstrak juga biasanya terletak di bahagian awal suatu karya penulisan, contohnya seperti jurnal, dan berfungsi sebagai pintu gerbang bagi pembaca untuk memahami isi dan karya tulis tersebut. Bagi memudahkan kita untuk fahami apa itu sebenarnya abstrak, secara ringkasnya abstrak merangkai tentang apa yang hendak disampaikan dalam sebuah karya penulisan. Terdapat beberapa jenis abstrak, iaitu abstrak indikatif, abstrak bermaklumat, abstrak kritikal, abstrak deduktif dan serlahkan abstrak. Bagi jenis yang telah kami kaji, ia telah menggunakan abstrak bermaklumat. Abstrak ini akan memudahkan pembaca memahami kandungan keseluruhan kertas saintifik melalui abstrak bermaklumat. Seperti yang kita lihat pada contoh yang jenis telah kita ambil, apabila kita membaca ayat-ayat yang disampaikan, ia mempunyai maklumat dengan yang lebih lanjut tentang pendigitalan pendidikan. Seterusnya, saya akan serahkan perkara ini kepada Malim. Yang seterusnya kita akan mengkaji penggunaan keutuhan wacana di dalam artikel ini. Terdapat 3 jenis keutuhan yang berada di dalam artikel ini. Yang pertama ialah keutuhan semantik, keutuhan gramatikal dan keutuhan leksikal. Yang kita akan lihat yang pertama ialah keutuhan semantik. Hubungan semantik umum juga dikenali sebagai kaitan semantik antara bahagian-bahagian wacana yang merujuk kepada penggunaan bentuk-bentuk penyataan yang memperlihatkan hubungan dalam bentuk berikut. Terdapat 5 jenis hubungan yang ada dalam keutuhan semantik. Yang pertama ialah hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan tujuan, hubungan sebab dan hasil, hubungan latar dan kesimpulan, hubungan memperkuat isi. Kat sini kita dapat lihat contoh yang kami ambil daripada artikel ini. Yang pertama ialah sebab dan tujuan. Contoh yang kedua ialah memperkuatkan isi. Yang seterusnya pula kita akan lihat keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal merupakan satu hubungan wacana yang berkait dengan tata bahasa. Wacana yang berkualiti dapat memperlihat hubungan berdasarkan binaan tata bahasa. Ia dapat dibuktikan melalui penggunaan penanda gramatikal. Terdapat 4 jenis penanda gramatikal. Antaranya ialah penanda rujukan, penanda penggantian, penanda elipsis dan penanda penghubung. Dekat sini kita dapat lihat contoh yang kami ambil daripada artikel yang kami kaji. Contoh 1 dan contoh 2. Dekat sini kita dapat lihat penulis menggunakan keutuhan gramatikal dalam wacana tersebut. Yang terakhir, kita akan lihat kepada keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal merupakan hubungan wacana berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Dan terdapat 4 jenis keutuhan leksikal iaitu antonim, sinonim, hiponim dan homonim. Di sini kita dapat lihat contoh-contoh yang kami ambil daripada artikel ini. Sebagai contoh, penulis menggunakan perkataan yang sama di dalam satu perenggan. Dengan contoh satu ialah pendidikan. Di sini kita dapat lihat penggunaan wacana dapat membantu sesebuah wacana menjadi lebih utuh. Itu sahaja. Dah, habis. Ya. Okey, seterusnya kita akan lihat kejelasan dalam artikel yang kami analisis. Dalam kejelasan ini, penulis perlulah mempunyai koheren dan kohesi yang mantap dalam artikel yang ditulis. Artikel yang ditulis perlulah menggunakan bahasa yang teratur dan tersusun.
Dalam penulisan artikel ini, perlulah mempunyai tujuan dalam penyampaian yang jelas dan logik. Penyusunan ayat yang jelas. Allahu Akbar. Sekejap, kat balik lah. Seterusnya kita akan lihat kejelasan dalam artikel. Dalam kejelasan ini, penulis perlulah mempunyai koheren dan kohesi yang mantap dalam artikel yang ditulis. Artikel yang ditulis menggunakan bahasa yang teratur dan tersusun. Penulisan artikel ini perlulah mempunyai tujuan penyampaian yang jelas dan logik. Penyusunan ayat oleh penulis yang digunakan dalam perenggan hendaklah mencapai kejelasan dan dalam penulisan. Dalam kejelasan ini terbahagi kepada dua, iaitu koheren dan kohesi. Koheren merujuk kepada kesinambungan dan atau keterikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sebuah wacana supaya dapat difahami. Dalam erti kata lain pula, koheren adalah keteraturan fikiran yang dapat dilihat melalui bentuk-bentuk bahasa yang mempamerkan pautan dalam teks. Koheren ini wujud apabila bahagian-bahagian dalam teks itu memperlihatkan logik antara idea-idea. Contohnya, sekiranya sesuatu perenggan penulisan menceritakan mengenai X, maka setiap ayat dalam perenggan tersebut hendaklah menyentuh tentang perkara X tersebut. Contoh artikel yang kami analisis ialah dia terbagi kepada dua, iaitu perenggan dengan perenggan dan ayat dengan ayat. Dalam perenggan dengan perenggan ini, perenggan pertama tu mempunyai kesinambungan dengan perenggan yang kedua, iaitu perenggan pertama menerangkan tentang perkembangan teknologi dan perenggan kedua juga menerangkan tentang perkembangan teknologi. Contoh yang kedua iaitu ayat. Ayat sebagai contoh, sokongan sosial diperlukan oleh murid semasa berhadapan kesukaran untuk PDP. Sokongan mungkin diperlukan daripada ahli keluarga, guru serta rakan sebaya. Menurut ayat, contoh dalam ayat ini ialah mempunyai kesinambungan idea, iaitu dua-dua ayat ini menerangkan tentang sokongan. Dan yang kedua pula ialah kohesi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, maksud kohesi ialah bertautan atau bergabungan ataupun hubungan yang erat. Pautan yang dimasukkan adalah keserasian ayat dengan ayat yang lain untuk mewujudkan untuk mewujudkan kesinambungan sehingga membentuk satu teks atau wacana. Contoh artikel yang kami analisis ialah contoh 1, sistem pembelajaran secara konvensional telah berubah kepada teknologi bagi persediaan untuk memasuki dunia kerja global yang juga telah mengalami transformasi digital secara besar-besaran. Ia juga, perkataan ia juga ni telah menerangkan ayat asas, iaitu ayat yang di atas, ayat yang sebelumnya. Contoh yang kedua pula, menerusi inisiatif. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini menerangkan tentang inisiatif. Dan ayat yang ketiga juga menerangkan tentang inisiatif. Jadi dalam satu perenggan ini mempunyai dia bertautan ataupun mempunyai perhubungan antara ayat pertama dengan ayat yang lain. Akhir sekali adalah sumber rujukan. Seperti yang kita semua tahu, sumber rujukan merupakan perkara yang penting dalam sebuah penulisan ilmiah bagi memastikan fakta-fakta yang disampaikan adalah tepat dan betul, dan bagi mengelakkan berlakunya plagiat. Menurut Kamus Dewan, rujukan merupakan keterangan lanjut mengenai suatu hal atau bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut. Rujukan biasanya digunakan untuk memberikan informasi baru atau memperkuat sebuah pernyataan secara lebih tegas. Tujuan utamanya adalah bagi membenarkan orang yang membaca karangan, sedemikian untuk memeriksa sumber pengarang sama ada bagi pengesahan atau sekadar mengetahui lebih lanjut mengenai subjek tersebut. Sumber rujukan juga adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca bahawa penulisan didasarkan pada sumber yang benar dan boleh dipercayai, dan untuk menghargai karya orang lain yang dikutip sebagai referensi. Ini merupakan 3 contoh sumber rujukan yang telah digunakan untuk menghasilkan pendigitalan pendidikan. Yang pertama ialah diambil daripada jurnal Sains Insani.
yang ditulis oleh Nik Muhammad Saiful Azizi, Nik Abdullah Rohani Ali dan Nurul Nadia Yahya Rabatul Atirah, Muhammad Isa dan Muhammad Isa. Tajuknya ialah cabaran pengajaran digital secara maya dan kesediaan. Contoh yang kedua ialah diambil juga daripada Malaysian Journal of Social Science and Humanities yang ditulis oleh Nur Syawal Syazwani Ibrahim dan Nur Fatihah Othman, yang bertajuk Faktor Kemiskinan Digital dalam Kalangan Pelajar Terhadap Prestasi Belajar Ketika Pandemik COVID-19. Yang terakhir ialah diambil daripada Berita Harian, karya penulisan Anwar Ahmad yang bertajuk Ketidakharmonian Alam Pendidikan Perlu Penyelesaian Menyeluruh. Oleh itu, berakhirlah pembincangan kami tentang jurnal pendigitalan pendidikan. Sekian, terima kasih.